Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, pada petang ini jam 3 suku kita dapat meneruskan sesi ulang kaji yang mana kita akan membahaskan tentang penamaan bagi setiap surah. Begitu juga kita akan bincangkan maqasad ataupun tujuan bagi setiap surah. Kemudian kalau ada kesempatan kita akan cuba mengenal pasti mihwar surah, iaitu tema bagi surah yang sedang kita bincangkan. Okey, petang ni kita nak ulang kaji surah apa? Surah yang kita akan ulang kaji pada petang ini adalah surah yang ke-54 di dalam susunan surah-surah Al-Quran, iaitu surah Al-Qamar. Al-Qamar bermaksud surah bulan. Al-Qamar maksudnya adalah bulan. Okey. Surah ini, sebelum kita mendapatkan jawapan di manakah ayat di dalam surah ini yang ada menyebut tentang perkataan Al-Qamar, kita dapatkan maklumat bahawa surah Al-Qamar ini surah yang mengandungi 55 ayat. Surah 54 ayat 55. Senang nak ingat. 55 ayat surah Al-Qamar ini kesemuanya adalah surah yang dikatakan kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah, saya ingatkan kembali, apabila surah itu disebut dengan surah Makkiyah, bermakna surah itu Allah turunkan semasa Nabi SAW masih lagi berada di Nabi SAW masih lagi belum berhijrah. Jadi kalau mana-mana ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah, maknanya ayat-ayat itu, surah-surah itu akan berkisarkan tentang perkara keimanan, perkara tentang akidah. Ini bermakna surah Al-Qamar ini intipatinya ada kaitan tentang bab iman, tentang bab akidah. Okey, iman tentang apa? Akidah tentang apa? Okey, kita akan jumpa nanti setelah kita bincangkan tujuan bagi surah Al-Qamar. Okey, mengikut kajian para ulama, surah Al-Qamar ini adalah surah yang ke-37 Allah turunkan. Maksudnya, walaupun surah ini surah yang ke-37 Allah turunkan, tetapi susunannya dalam Quran surah yang ke-54. Okey, surah Al-Qamar adalah surah yang berada pada juzuk yang ke-27. Kalau tuan-tuan nak dapatkan kesemua ayat surah Al-Qamar, boleh buka muka surat 528 sehingga muka surat 531. Baik, sekarang kita cari di manakah ayat yang ada menyebut tentang perkataan Al-Qamar. Al-Qamar kita akan temukan pada ayat pertama bagi suratul Qamar. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jumpa Allah berfirman pada ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Okay, Allah mengatakan telah dekatnya hari kiamat dan terbelahlah bulan. Maknanya ayat pertama ni Allah kaitkan terbelahnya bulan, lepas tu dekatnya kiamat. Okay, Allah kata pada ayat pertama. Jadi ayat pertama surah Al-Qamar merupakan jawapan macam mana surah itu dapat perkataan Al-Qamar, iaitu bulan, diambil pada ayat yang pertama jumpa perkataan Al-Qamar. Okey, setakat yang saya baca, yang saya jumpa disebutkan oleh para ulama,
perkataan Al-Qamar, perkataan Al-Qamar ini, kalimah Al-Qamar ni disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran, termasuklah dalam surah Al-Qamar. Wallahu ta'ala alam, nanti tuan-tuan boleh bantu saya untuk dapatkan maklumat yang mungkin saya tersalah sebut, tapi setakat ni ada 4 kali diulang perkataan Al-Qamar. Satu daripadanya dalam surah Al-Qamar. Jadi jelas ya tentang sumber penamaan bagi surah itu diambil pada ayat yang pertama, iaitu pada ayat yang Allah kata Al-Qamar itu rupa-rupanya cerita bulan yang telah terbelah. Wan syaqqal qamar, bulan yang terbelah. Jadi apabila kita jumpa ayat yang pertama yang menjadi kepada sumber nama surah itu, rupa-rupanya bulan itu isunya apa? Isunya adalah bulan yang telah terbelah. Bulan yang telah pun terbelah. Okey, kenapa dengan bulan itu telah terbelah? Kalau kita baca ayat pertama keseluruhan, dia dikaitkan dengan dekatnya kiamat. Sebab itu, para ulama mengatakan, kalau kita nak tahu tanda-tanda kiamat ni dah dekat ke ataupun masih jauh ke, para ulama kata kiamat ini tandanya dah dekat. Di antara tanda kecil kiamat apabila bulan ini terbelah. Dan ayat Quran ni kata, ayat pertama kata memang bulan telah terbelah. Terbelah tu maksudnya, kalau kita baca dalam kitab tafsir, tentunya kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, memang ada di sana disebutkan banyak riwayat hadis. Pada zaman Nabi SAW sebenarnya memang bulan itu orang Arab musyrikin, penduduk Mekah, memang mereka nampak depan mata mereka bulan yang kita nampak dia bulat tu, dia memang telah terbelah dua. Memang mereka nampak depan mata mereka bulan tu telah terpisah dua, terbelah dua. Ada yang kan dia bulat, nyakit telah terbelah dua. Macam mana boleh terbelah? Ini setelah mereka meminta kepada Nabi SAW untuk buktikan mana bukti Allah itu berkuasa. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi SAW untuk dia membelah bulan. So bulan tu telah terbelah dua. Sekarang ni kita nampak bulan tu tak terbelah lah. Eloklah bulatnya tu. Tapi pada zaman Nabi pernah ia terbelah. Dan orang penduduk Mekah memang nampak bulan itu telah terbelah. Apabila bulan itu terbelah, terbahagi dua, menunjukkan tentang kebenaran bahawa Nabi SAW itu memang seorang Rasul, menunjukkan Allah itu berkuasa. Tetapi hasilnya adalah, walaupun orang Arab musyrikin ini nampak depan mata mereka bulan itu telah terbelah, adakah mereka ini menerima ajakan Nabi SAW untuk beriman? Adakah mereka memilih Islam? Adakah mereka mengakui hendak beriman? Kena baca ayat 2, ayat 3, ayat nombor 4 untuk mendapatkan jawapan apakah reaksi penduduk Mekah setelah mereka melihat di depan mata mereka bulan itu telah terbelah, yang membuktikan bahawa Allah itu benar-benar berkuasa. Lepas tu kalau kita bacalah ayat yang kedua tu, kita akan menemukan orang Arab musyrikin mereka tak percaya. Mereka mengatakan bulan itu terbelah adalah sihir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat 2 Allah mengatakan mereka berpaling. Mereka bukan macam nak, ya kami beriman, kami percaya tentang Muhammad ni Rasul, Allah tu berkuasa, dialah satu-satunya Tuhan. Tak. Mereka berpaling sedangkan mereka yang minta untuk tengok kekuasaan Allah Ta'ala tu. Bahkan mereka mengatakan apa? Sihrun mustamir. Mereka kata Muhammad ni tak habis-habis dengan ilmu sihirnya. Seolah-olah mereka nak mengatakan itu macam sulap lah. Macam sihir.
Ayat ketiga Allah mengatakan, mereka buat apa? Wakazzabu, mereka telah mendustakan Nabi SAW, mereka tak percaya. Mereka kata, ni sihir ni, ini bukan benda benar ni. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka ikut hawa nafsu mereka. Maknanya, mereka tak nak berubah juga. Mereka nak kekal di dalam kesyirikan. Jadi, dapatlah kita maklumat pada petang ini, surah bulan. Kenapa namanya bulan? Kerana memang ada berlakunya peristiwa terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW. Kenapa bulan itu terbelah? Ia adalah permintaan daripada penduduk Arab Mekah untuk tengok Allah tu berkuasa. Tetapi setelah tengok, mereka bukan nak beriman. Mereka memilih jalan untuk berpaling. Dan apabila bulan ini terbelah, dia menjadi salah satu tanda kiamat dah dekat. Kiamat dah dekat tu dekat ayat pertama menyebutkan perkataan iqtarabatis sa'ah. Telah dekatnya kiamat. Okey, selesai nama surah. Okey. Sekarang kita nak bincangkan pula apakah tujuan maqsad bagi surah Al-Qamar. Sebab memang ulang kaji kita ni, kita bukan nak baca daripada satu ayat sampai 55 ayat. Kita tak sempat nak ulang kaji dalam tempoh setengah jam, tak sempat. Tapi kita nak melihat kenapa surah tu nama Qamar. Dah selesai dah, Alhamdulillah, dengan rahmat Allah. Sekarang kita nak dapatkan jawapan. 55 ayat suratul Qamar ini sebenarnya objektif dia apa? Apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita? Okey, suratul Qamar ini, para ulama menyebutkan bahawasanya surah ini adalah surah yang Allah nak memberitahu bahawasanya Allah nak bagi tahu tentang kebinasaan, kecelakaan yang akan menimpa kepada siapa-siapa yang mendustakan. Mendustakan tu maksudnya apa? Dia tak percaya tentang Nabi Muhammad itu Rasul. Dia tak percaya bahawa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Mereka menolak Islam tu. Mereka menolak kepada iman. Surah Al-Qamar adalah surah yang berbentuk memberikan macam beri amaran. Menakut-nakutkan bahawa siapa-siapa yang tolak, mendustakan, kau akan binasa. Engkau akan binasa. Jadi itulah tujuan surah Al-Qamar. Okey, apa berkaitan kebinasaan yang diterima oleh orang yang mendustakan dengan terbelahnya bulan tu? Apa berkaitan dia? Berkaitan dia adalah bulan itu mereka nampak dia telah terbelah, menunjukkan Allah tu berkuasa. Kalau Allah yang jaga bulan tu, Allah yang boleh menyebabkan bulan itu terbelah dua, maka apalah sangat dengan manusia yang ada dekat Mekah yang mereka menolak, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini sebenarnya dia punya konteks surah ni adalah lebih kepada menakut-nakutkan, memberi amaran kepada sesiapa yang menolak Islam, dia akan binasa. Dia akan binasa. Okey, itulah inti sari utama bagi suratul Qamar. Jadi nanti kalau masuk juzuk 27, kan mungkin ada kita ni yang dah tadarus dah sampai dah juzuk 27. Mungkin belum sampai lagi kan. Mungkin dia ikut. Mungkin hari ni baru sampai juzuk 12 contoh sebab hari yang ke-12 berpuasa ke. Tak apalah. Yang paling penting nanti masuk juzuk 27, baca dekat surah Al-Qamar ni, kita akan jumpa surah ini dia berbentuk menakut-nakutkan. Dia berbentuk memberikan amaran. Untuk mantapkan surah Al-Qamar ni betul ke ia berbentuk memberikan amaran, menakut-nakutkan bagi siapa-siapa yang menolak Islam tu? Okey, saya akan tunjukkan beberapa dalil-dalil lain, beberapa contoh ayat dalam surah Al-Qamar yang dia bentuk dia memberikan amaran. Okey, tuan-tuan kena take note. Okey, nombor satu. Okey, maklumat nombor satu. Surah Al-Qamar ni adalah surah yang banyak. Surah yang banyak
Allah mengulangi perkataan an-nuzur. Nuzur. Nun, dal, ra. Nuzur. Nuzur ni adalah kalimah yang merujuk kepada peringatan. Peringatan. Diberi peringatan. Peringatan ni berbentuk menakut-nakutkanlah. Kita pun tahu kan, Nabi SAW kadang-kadang ia datang dalam bentuk memberi apa? Nadhir. Memberikan amaran. Jadi Nabi memberi amaran itu ada kaitan dengan kalimah nuzur, iaitu amaran, peringatan. Ada 11 kali. 11 kali diulang perkataan nuzur, nuzur, nuzur. Peringatan, peringatan, amaran, amaran. 11 kali. Nak tahu 11 kali itu pada ayat nombor berapa? Okey, izinkan saya untuk melihat nota yang dipaparkan di skrin Zoom sebab ulang kaji kita ni kita juga memaparkan mengikut Zoom. Jadi siapa yang ikut secara langsung di Zoom dia boleh nampaklah nota PowerPoint yang kita paparkan. Okey, kalau tuan nak tahu 11 tempat tu di mana, tuan-tuan boleh take note ya, dekat ayat nombor berapa? Dekat ayat nombor 5, ayat nombor 23, 33, 36. Lepas tu ayat nombor 41 ada, 16 ada, 18 ada, 21 ada, 30 ada, 37 ada, 39 ada. Cukup tak 11? Saya ulang sekali lagi. Okey, ayat yang ke-11 tempat yang Allah Ta'ala sebut perkataan nuzur. Maksudnya perkataan yang berbentuk memberikan amaran, peringatan. Sebab surah Al-Qamar ini surah memberikan peringatan, menakut-nakutkan, memberi amaran kepada siapa yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kena ambil maklumat ni supaya tuan-tuan jelas, terang bahawa tujuan surah Al-Qamar. Okey, selama ni kita tahu surah tu nama bulan. Okey, kita tahu bulan ni bukan bentuk menakut-nakutkan, dia keluar cahaya pada waktu malam. Tapi kenapa Allah memilih bulan untuk konteks surah ni menakut-nakutkan? Kat mana dia punya relevan dia? Sehingga kita akan sebutlah dekat ujung nanti. Kita akan sebut di hujung nanti. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ingat, bulan tu kenapa? Bulan tu pernah terbelah. Bulan terbelah menunjukkan Allah berkuasa. Jadi sangat kena, sangat relevan lah kalau bulan terbelah dengan suasana surah Al-Qamar ini berbentuk menakut-nakutkan. Ya, kalau Allah boleh belah bulan, Allah boleh tak belah manusia tu? Allah boleh tak binasakan manusia yang degil? Sangat bolehlah. Okey. Lepas tu nanti saya akan sebutkan sedikit lagi apakah justifikasi perkaitan antara nama surah itu dengan tujuan surah. Okey. Tapi dapatkan dulu 11 kali Allah menyebut tentang kalimah nuzur, memberikan peringatan. Ayat 23, ayat nombor 5, ayat nombor 16, ayat nombor 18, ayat 23, 33, 36, 41, 21, 30, 37, 39. Cuba cari. InsyaAllah jumpa. Okey, ambil sikit masa nanti. Cari, bulatkan, cari, gariskan ke, highlightkan ke, cari perkataan nuzul tu. Supaya apabila tuan tanda, nanti nak baca Quran senang. Juzuk 27, kenapa pula ditanda tu? Oh, teringat hari tu. Sesi ulang kaji pada hari Sabtu 23 hari bulan. Okey, dah jelas. Okey. Kemudian tuan-puan, nak mantapkan lagi, betul ke surah ini dia tujuannya adalah untuk menyebutkan siapa-siapa yang menolak Nabi Muhammad, tolak dakwah Nabi, dia akan binasa. Okey, nak tahu lagi, tuan-tuan tolong take note. Kita tunjukkan ciri yang kedua. Okey, surah ni sebenarnya adalah surah yang Allah ada menyebutkan beberapa kisah Nabi dengan kaum dia. Surah Al-Qamar, surah yang Allah ada memuatkan cerita umat-umat terdahulu
yang telah Allah binasakan. Allah bawakan bukti Allah telah binasakan. Seolah-olah Tuhan nak bagi tahu kepada orang penduduk Mekah, korang ni kan, kalau korang masih nak menolak lagi kerasulan Nabi, kalau korang kata Nabi ni buat sihir, kan, kamu ini akan dapat kebinasaan. Kebinasaan kamu tu kalau kamu tak percaya, kamu kena tengok cerita-cerita umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan. Jadi kalau kita nak tahu siapa umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan, okey, tuan-tuan kena take note bermula ayat nombor 9. Ayat nombor 9 sampai ayat nombor 42. Ayat 9 sampai 42, tuan-tuan akan menemukan ada 5 cerita umat terdahulu bersama dengan Nabi dan Rasul mereka. Yang umat terdahulu ini, mereka telah dibinasakan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Jadi cerita umat terdahulu ni menjadi satu bukti yang jelas kepada penduduk musyrikin Mekah. Okay, nak tahu mereka tu siapa umat terdahulu tu? Ayat 9 sampai ayat nombor berapa tadi? 42. Okay, nak tahu mereka tu siapa? Okay, tuan tolong take note ni. Tolong ambil catatan. Okey. Ayat 9 sampai 17 Allah sebut tentang Nabi Allah Nuh dengan kaum dia. 9 sampai 17. Ayat 18 sampai 22. 18 sampai 22 adalah kisah Nabi Allah Hud dengan kaum dia. Ayat 18 sampai 22 cerita Nabi Allah Hud dengan kaum dia. Lepas tu ayat 23 sampai ayat nombor ayat nombor 23. Saya ni tak berapa nampak. Ayat nombor 23 sampai 32. Ayat 23 sampai 32 Allah cerita kisah Nabi Allah Saleh dengan kaum dia. Ayat berapa tadi? 23 sampai 32. Lepas tu ayat 23, ayat nombor 32 sampai nombor 40, kisah Nabi Allah Lut dengan kaum dia. Ayat 33 sampai ayat nombor 40. Dan ayat nombor 41 sampai 42, kisah Firaun yang telah Allah binasa. Okey, dah dapat ya? Ada 5 kisah umat terdahulu yang telah Allah binasakan, Allah letakkan di dalam surah bulan yang telah terbelah. Dan menariknya, setiap penghujung kisah yang 5 kisah tadi tu, kisah apa? Nuh, Hud, Saleh, Lut, Firaun tadi tu, setiap penutup plot cerita kisah 5 umat tadi tu, Allah akan tutup dengan ayat yang berbunyi. Ayat yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ayat yang bunyi seperti ini Allah tak pernah sebut dalam surah lain. Jadi ini keunikan suratul Qamar, satu-satunya surah yang ada mengulangi perkataan yang sama. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Apa maksud ayat tu? Ayat tu maksudnya Allah kata, sesungguhnya kami telah turunkan Quran ini mudah je nak faham. Boleh dijadikan sebagai amaran, boleh dijadikan sebagai peringatan. Jadi ada siapa-siapa tak yang nak ambil kemudahan Quran itu untuk diambil pelajaran? Okey, ayat tu Allah letakkan dia pada penghujung setiap kisah umat-umat itu. Contoh, kisah Nabi Allah Nuh bermula ayat nombor 9 kan?
Lepas tu ayat nombor 17 tu Allah letakkan ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kalau tu tak percaya tu kena cari. Kena buka Quran tu, nanti cari. Tengok. Setiap cerita itu Allah akan tutup dengan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Tak ada mana-mana surah yang Allah sebut kalimah ayat berbunyi seperti itu, hanya di dalam suratul Qamar. Kenapa? Kerana Tuhan nak cakap, Tuhan nak bagi tahu umat-umat tu telah pun dibinasakan. Umat Nuh dibinasakan, Saleh dibinasakan, Lut dibinasakan, Firaun dibinasakan. Jadi ayat itu memberi ketamparan yang hebat, nak menyentak kepada orang Arab musyrikin. Korang dah nampak dah depan mata korang, bulan tu dah terbelah. Kenapa masih degil lagi? Kenapa tak nak insaf? Kenapa tak nak takut? Kenapa tak nak mengakui? Quran itu mudah je. Kau baca, kau boleh faham. Kau orang Arab, kau baca, kau boleh faham. Tapi kenapa tak nak ambil sebagai teladannya? Itulah ceritanya dekat suratul Qamar. Okey, selesailah. Okey, apa berkaitan dengan bulan tadi? Dengan nama surah bulan, dengan surah ini berbentuk memberikan amaran, perkataan nuzul, diulang 11 kali. Lepas tu pula letak pula 5 cerita umat yang Allah binasakan. Perkaitannya begini. Bulan, kita jumpa waktu bila? Waktu malam. Betul tak? Kita tak jumpa waktu siang. Okey. Jadi bulan ni keluarkan cahaya pada waktu malam. Jadi malam ni gelap. Jadi perbuatan syirik, dia dikaitkan dengan gelap. Jahat-jahat ni dikaitkan dengan gelap. Perbuatan menolak kerasulan, ia berada dalam kegelapan. Perbuatan yang tak percaya kepada wahyu adalah perbuatan manusia yang berada dalam kegelapan. Jadi kegelapan itu perlu diterangkan. Maka ia akan menerangkan dia adalah cahaya bulan di waktu malam. Itu di antara justifikasi penerangan berkaitan bulan dengan tujuan bagi suratul Qamar, dan konteks suratul Qamar ini memberikan peringatan, amaran kepada siapa-siapa yang mendustakan Nabi SAW. Dan kita tutup ulang kaji suratul Qamar ni dengan tema surah. Okey, apa tema bagi suratul Qamar? Suratul Qamar ni temanya adalah sunnatullah, sunnah Allah, ketetapan Allah ke atas orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya ada para ulama kata tema surah ni surah yang Allah nak membentangkan contoh siapa-siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia binasa. Ada para ulama yang meletakkan tema surah ni surah yang Allah buktikan bahawa sudah jadi ketetapan Allah, kalau siapa dustakan agama Islam, tolak Nabi, tolak Rasul, mereka akan dimusnahkan. Itulah sesi ulang kaji kita bagi suratul Qamar. InsyaAllah kita akan sambung lepas ini dengan surah Ar-Rahman. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan boleh ikuti lebih kurang sekali dah 3.45 asar. Kita akan berhenti sebelum asar, tapi saya nak berhenti sekejap, ambil masa lebih kurang dalam 10 minit. Lepas tu kita akan sambung nanti insyaAllah lebih kurang dalam 5 minit sebelum jam 4. Kita nak bawa ulang kaji bagi surah Ar-Rahman pula. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. InsyaAllah kita jumpa sebentar lagi. Tapi sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom ada soalan tak? Ustaz, tadi Ustaz ada cakap nama Al-Qamar tu 4 kali ke dalam Quran? Ada. Betul tak? Kak Cik ada 6. Ada 6 dalam surah okey, bukan. 4 kali tu dia gunakan alif lam dekat depan dia, Al-Qamar. Sama, yang ni guna alif lam juga Ustaz. Al-Qamar. 6 tu guna alif lam. Guna alif lam. Kak Cik dalam Quran apps. Iya kah?
Nanti Ustaz kena cek balik kot. Confirm. Maksudnya Ada penyebutan al-qamar dalam bentuk ada alif lam lah. dalam alif lam. Al-qamar tu ada 4 kali. Wallahu a'lam. Tak apa, nanti kita semak balik. Okey, Ustaz. Okey, kejapnya. Surah wa warada marrata waida duna alif lam. Tapi ada satu tak ada alif lam tu, kena tengok balik Kak, sebab dalam apps tu kena tengok balik, kena tengok ayat dia tu betul tak ada alif lam atau tak ada. Kita tengok balik. Okey, ada soalan lain ke tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah? Nanti kita cek balik Okey. Tak ada soalan, insya-Allah kita jumpa nanti jam 5 minit sebelum pukul 4, 3.55 untuk kita buat satu lagi ulang kaji surah Ar-Rahman untuk kita selesaikan juzuk yang ke-27. Belum lagi selesai lah, tapi kita cuba untuk percepatkan sesi ulang kaji kita insya-Allah. Jumpa insya-Allah dalam puan, kita break dulu, kita rehat sekejap, selesaikan mana-mana urusan yang ada, kita jumpa insya-Allah. Sebentar lagi kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz.